situasi tu. Walau awak duduk dalam kelas ni awak faham lah. Apa maksud cikgu. Okey, jadi kalau tengok situ, contoh satu ni, dia berkenaan kongruen. Minggu lepas kita belajar ni, minggu lepas ni transformasi. Kalau transformasi ni dia kena ada, transformasi ni dia lebih besar daripada kongruen. Cikgu nak kata begitu. Kongruen ni dia lebih lagi spesifik. Kalau transformasi ni dia mungkin boleh jadi translasi, boleh jadi pantulan, boleh jadi putaran, boleh jadi pembesaran. Okey. Kalau kongruen ni dia kecil daripada transformasi dan ciri-ciri dia tu lebih sikit lah. Displaynya kata lebih kuat lagi. Ciri-ciri tu lebih ketat. Lebih ketat lagi. Okay. Kalau macam transformasi ni dah apa? Saiz besar sikit pun dah apa? Kedudukan dah sama pun dah apa? Janji bentuk dia sama. Macam sini masih lagi transformasi. Tapi kalau kongruen ni dia mesti saiz pun kena sama. Betul. Betul soh-soh dia kena sama. Saiz pun kena sama. Maknanya kalau betul tak sama, saiz kalau ni siapa nak masuk? Okay, Atira. Okay, makasih Atira masuk. Okay, maknanya kalau macam ke bentuk dia sama tapi saiz tak sama. Dia tak boleh. Okay, sebab kongruen ni mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dengan saiz mesti sama. Dia dah kira lah. Kedudukan dia dah apa? Orientasi ni maknanya kedudukan dia lah. Atas ke bawah ke, putaran ke, kiri kanan, tak kisah. Asalkan mesti bentuk dan saiz dia mesti sama. Okay. Jadi kalau kita tengok contoh ni, kita tanya tentu sahkan pasangan objek yang kongruen. Okey, sekejap cikgu nak tengah buka Jamboard ni. Sekejap sikit kita nak conteng. Sekejap dia lambat sikit. Okey, sekarang ni awak nampak buku teks ke awak nampak benda sekarang ni? Kelas awak nampak benda? Kita nampak buku teks. Nampak buku teks. Maknanya semua dapat buku teks lah. Okey, tak apalah. Okey, jadi disuruh awak tentukan sama ada dia kongruen ke tak. Okey, untuk kongruen awak kena ingat dia mesti bentuk dan saiz yang sama. Jadi kalau A ni, okey, dia kongruen ke tak? Adakah bentuk dia sama, kelas? Bentuk dia sama tak? Kelas, cuba respon. Tak. Bentuk dia sama tak? Saiz dia sama tak? Bentuk sama saiz tak? Okey. Jadi kalau kongruen dia kena tengok hak tu dua, bentuk dengan saiz. Okey, jadi sekarang ni bentuk sama, saiz tak? Sama sebab dia kecil. Jadi sekarang ni dia kongruen ke tak? Tak. Tak. Bukan kongruen lah. Sebab saiz dia berbeza. Kalau macam B ni, kongruen ke tak? Kenapa kongruen? Kongruen sebab apa? Sebab apa? Bentuk dan saiznya sama. Bentuk dan saiznya sama. Okey, cuba tengok uji diri satu ni. Okey, image bagi bucu art.
Okay, sekarang ni yang A ni adalah mana se-image, mana se-objek. Mana se-image, mana se-objek kelas. Tahu tak hak mana se-agak-agak. Mana se-image, mana se-objek. Siapa boleh jawab? Mana se-image, apa tanda image, apa tanda objek. Macam mana kita tahu hak ni image, hak mana objek? Objek hok ada koma atas tau. Image A saja. Betul tak? Dah awal tu. Okey, bagus Syafiqah sebab awak mencuba Okey, orang lain ada nak komen, ada nak katakan orang lain. Tak apa fikir dia kuat-kuat, kau bodoh ya. Maknanya dia mikir kot lah. Dia tahulah hak mana objek, hak mana image tu, hak cikgu duk tanya-tanya tu. Kalau orang lain, ya. Cuba respon. Jihan kat di mana Jihan? Jihan kat di mana? Jihan guna. Boleh Jihan sekejap lah. Objek ada koma ikut. Mana? Objek ada koma. Objek hak ada? Koma. Ada tanda. Ada tanda, lepas tu? Image hok tanda. Okey, lagi siapa saya nak tanya? Atirah. Okey. Atirah, mana Atirah? Benda apa awak faham? Objek dengan image ni. Benda apa awak faham? Nampak tak cikgu buka buku Nampak tak? Nampak. Okey. Saya buat besar dah ni. Tarik besar kat dia. Kita boleh buat besar. Dia boleh buat besar tak apa. Boleh. Boleh je. Okey saya sebenarnya saya type dalam ini sebab cikgu nak menulis sebenarnya senang sikit menulis ni. Sebab tu cikgu dalam Word. Okey. Okey, Atirah kau nak Atirah? Senyap je Atirah. Atirah kau nak? Senyap je. Yang form 4 saya habis dah selipur, yang form 5 ni tak habis selipur. Masalahnya form 5 lah. Kalau hal ni tadi, okey dia bukan kongruen. Yang ni kata kongruen. Apa dah cikgu tulis ni? Nampak tak? Nampak. Okey. So yang ni sebenarnya adalah objek yang tak bertanda. Yang ada koma ni, yang ni adalah image. Ingat. Image adalah bayangan kepada objek. Ingat, objek ni seperti ibu. Allah tu pula. Okey, objek tu seperti ibu. Kena tulis bawah ni. Okey, ibu. Image ni adalah anak kepada ibu. Okey. Tu saya dok sedar tu kalau bila rekod ni payah takut awak tak faham. Awak di dalam kelas cikgu awak faham maksud cikgu. Jadi objek ni yang bila ibu maksudnya Allah banyaknya WhatsApp masuk semua. Okey, ibu maksudnya dia yang asal. Okey. Kalau anak ni dia macam bayang kepada ibu dia lah. Okey, nampak tak? Dengar tak ni belakang Dengar. Okay, jadi sekarang ni kata image bagi bucu art. Okey, bucu art hak ni. Dia tanya hak ibu. Jadi image dia hak mana sebenarnya? Cuba bayang image dia hak mana? Sebab dia bukan patut lah. Kalau kita tengok sekali limbah nampak macam T. Sebenarnya dia adalah putaran. Sebenarnya U ni adalah image kepada art. Dia berputar ni sebenarnya tiga segi ni.
Dia bukan pantulan. Kalau pantulan baru betul. Okey, objek bagi garisan ST. Okey, nak tahu hot ni. Garisan hot ni objek di mana? Maknanya hot ni adalah image belakang. Ni adalah image ni. ST ni adalah image bagi objek mana? Bagi objek QP ni. Sebab dia gambar rajah ni sebenarnya dia berputar. Putaran Okey, dia kata image bagi titik Q. Okey, titik Q. Jadi image dia mana? Image dia adalah T tanda. Jangan awak tu. Jadi saya nak suruh buat dalam buku ni kan bodoh ya. Okey, dikata yang ni kena pasti pasangan yang tidak kongruen. Okey, yang tidak kongruen dah nyatakan sebab apa. Okey, yang ni kongruen ke tak? Ni gambar wajah A ni, nombor 2A. Cuba jangan betul-betul sama. 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 Jadi dia adalah kongruen. Okey, kucing ni? Kucing pun sama. Kongruen. Okey, yang ni? Dok. Sebab apa? Sebab saiz dan bentuknya, bentuk sama saiz. Sama saiz beza. Juga tu. Hai Jihan. Okay, yang ni sama ke tak? Kongruen ke tak? Tak. Sebab bentuknya tak sama ni. Ni tak sama. Dia lelaki dengan perempuan tak sama. Jadi dia bukan kongruen. Kalau kongruen awak kena ingat dia mesti sama belakang. Ya, kongruen yang pastinya kalau kongruen ingat kalau transformasi tu dia lain kalau transformasi tu dia tak ketat ingat. Kalau kongruen cikgu kata dia ketat undang-undangnya. Kalau kongruen awak kena ingat gini kongruen mesti dia ada dua. Saiz. Okey, lepas tu bentuk dia. Kena ingat dua ni kalau kongruen ni. Ada dua benda hak wajib kalau kongruen. Okey, seterusnya kita tengok gambar rajah 3 ni. Okey, gambar rajah 3. Dia kata gambar rajah di sebelah menunjukkan dua objek yang kongruen, iaitu berkongruent. Lengkapkan jadual di bawah dengan padanan garis dan sudut yang serupa. Okey. Objek A, B, C, D, F, G. Okey, dengan SS, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, objek apa? Okey, kemudian sisi BC. Okey, sisi BC ya. Okey, sisi BC hak mana? Sisi BC kalau hak ni hak mana? Titik dia. XW. 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 Betul lah XW. Pandai awak tengok XW. Sebab yang ni dia gambar wajah dia tak sama sangat jadi kita kurang. Okey, kalau sisi ZY. Sisi ZY. Okey, sama dengan hak mana? Sisi dia. DE. DE. Okey, baru faham tu. Okey, sudut DEF. Sudut DEF. Okey, jadi sama dengan hak mana? Sudut mana? DEF sama dengan hak mana kelas? YZS. YZX. SZY pun tak apa. Terbalik tak apa tapi kena ikut susunan lah. Kalau SZY jangan buat SYZ pula. SZY. Okay. Kemudian sudut bagi UVW. UVW. BAH. Jadi BAH. Okey, betul. BAH ataupun HAB pun tak apa. Okey? Faham tu kan? Okey, jadi sekarang kita masuk translasi pula. Okey, tengok buku teks awak, translasi. Okey, cikgu nak cek sekejap siapa yang ada ni sekarang. Fika, Tira. Muhammad Yasin ni siapa Muhammad Yasin ni? Mija. 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 Allah Mija, lama tak tengok Mija. Masing-masing buka kamera sekejap boleh tak? Kamera sekejap je. Buka sekejap Mija nak tengok muka ni.
Lama dah rindu ni, nak jumpa ni. Ya, Nak tengok, kita tengok muka ni. nak tengok anak-anak kesayangan, adik-adik kesayangan ni. Jahat dah. Meja, cuba respon sikit senyap je. Mana? Cikgu je dia cakap seorang. Semua main tutup dah. Kejap menutup lah. Keki. Cikgu ngajuk ke? Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Translasi ni. Cikgu share buku dah dengan awak. Okey, translasi ni pula dia kata merupakan pemindahan sumber titik. Ni teruk lah pindah Rekod yang sama dan knowledge yang sama. Objek dan image adalah kongruen dan sama orientasi. Kalau translasi ni. Transformasi, kongruen dan sekarang translasi. Mengenal translasi ni macam mana. Okey, yang ni dia buat menggunakan perisian geometrik dinamik. Awak kena dalam komputer awak boleh cuba, tapi awak kena ada perisian ni. Kalau tak ada ni jadi takut nak buat payah nak buat. Okey. Jadi kita tengok contoh je ni. Contoh dia disuruh berikan justifikasi berkenaan dengan translasi terhadap rajah di bawah. Justifikasi ni maksudnya penerangan awak lah. Gitu awak khabar. Okey, kita tengok A. Okey, translasi ke dot translasi? Yang ni. Okey, jadi penyelesaiannya dia kata bukan translasi kerana orientasi tidak sama. Kat mana orang samanya? Kalau yang B dikata translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Yang ni yang geruk ni sama. Kita belakang dah bentuk dia pun sama. Okey. Yang ni bukan translasi sebab dia punya orientasi tu tak sama. Sebab kalau untuk translasi dia mesti arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, ni arah dia berbeza ni. Ni mungkin ni mungkin. Macam ni arah dia sama belakang. Okey. Dan saiz dia pun sama. Yang ni bukan translasi pula juga walaupun dia sama orientasi dia sebab dia saiz dia tidak sama, dia kecil. Okey, yang ni translasi sebab dia bentuk sama, kedudukan dia pun sama, orientasi dia lagi ayok di batu. Ni macam dia berlawanan kan orientasi. Okey, yang ni pula sosok lah bukan orientasi sebab apa? Walaupun kedudukannya sama tapi bentuk dia tidak sama. Dia dekat-dekat kot ni translasi ni bahaya Awak kena ingat ni kalau translasi dia mesti mengikut arah yang sama, jarak yang sama, okey. Saiz dia pun sama lah okey, sama lah. Tapi kalau macam kongruen ni kalau dia setetang gini dia masih kongruen. Okey, selagi dia saiz dengan bentuk dia sama. Hak ni kalau dia dah dia setetang ini dia tak dah. Dia bukan dah translasi. Sebab arah dia orientasi dia tak sama. Ni kalau begini dia masih sama lagi. Okey. Okey, seterusnya perwakilan translasi dalam vektor translasi. Okey, vektor ni pula. Okey, apa dia? Translasi ditentukan oleh satu vektor yang mempunyai magnitud pada arah tertentu. Jadi perwakilan translasi boleh dinyatakan dalam bentuk vektor. Okey, maknanya tengok kedudukan A yang asal dengan A yang image. Okey, perubahan dia. Okey, berdasarkan situasi di sebelah, A ni berapa koordinat dia? Koordinat dia A berapa? Kita tengok yang bawah dulu. Okey, paksi X dulu, baru tengok pada paksi Y. Jadi koordinat A dia adalah 1. A ni adalah objektif, yang bertanda ni adalah image. Okey, image dia berapa koordinat dia? 3 dan 4 image dia. Jadi pergerakan mengufuk, okey, 1, 2 unit, mencacan 3 unit.
Nampak tak? Maka vektor dia ni panggil bentuk vektor Vektor translasinya ialah 2, 3. Kita tulis yang mengufuk dulu baru tulis yang mencacak. Okey, iaitu pergerakan 2 unit ke kanan diikuti 3 unit ke atas. Ke atas atau ke bawah boleh, ke kiri atau ke kanan boleh. Tapi tulis ke kiri atau ke kanan dulu, baru tulis ke atas ataupun ke bawah. Faham tak? Jadi A tanda ialah image bagi A melalui translasi pergerakan A ke A titik melalui satu vektor. Vektor ni macam mana yang di dalam bentuk dia ni? Okay. Vektor translasi ialah A, B dalam kurungan. Dia macam bentuk matrik. Tapi awak dah belajar matrik. Bentuk matrik pun gini kau. A ialah pergerakan secara mengufuk. Mengufuk ni maksudnya tak kisah sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey. Nilai A yang positif menunjukkan arah pergerakan ke kanan. Nilai A yang negatif menunjukkan arah ke kiri yang arah pergerakan kiri. Nilai A yang negatif. Maknanya kalau A ni kata negatif 2, maknanya kita tahu itu ke kiri 2 kali. Okey, nampak tak? Okey. Kena faham betul-betul tu. Boleh agak-agak boleh tak sampai situ? Ada rasa nak tanya tak? Boleh sampai sini. Alhamdulillah faham lagi setakat ni. Faham dia. Dia boleh faham insyaAllah. Cuma kat lagi dia macam gem dia. Bolok lah sikit. Bolok tu dah apa lah. Macam bolok. Sama tak? Kalau si tengok tu. Hari ni hari magoh kan. Dia main ngacar. Nanti pulang dia. Yang dia nak marah. Benda ni hari cuti pun cik cakap. Kerana kau sebab awak kan nak periksa. Tapi awak cocok lagi belaka ni. Cocok lagi. Dok. Bukan dok leher. Dok lagi. 17 bawah. Dok leher kena daftar dah si awak ni sebab dia. Sebab kakak kita pergi sekolah. Apa dok? Aib bukan cocok kat sekolah. Bukan cocok sekolah. Bila pula kau baca cakap sekolah? Berita. Bila kau bawa berita? Berita apa gitu? Saya tinggalan ke ni? Saya kadang-kadang tak tengok berita kat mana. Kawan ku kita dah dengar je. Ada kau begitu? Alah, payah pula saya nak pergi sini. Saya nak sorting. Aduh. Ya. Nampak tak cikgu. Tak Sebab cikgu nak tumpah ni, awak punya skrin ni ni jadi lambat sikit Sebab cikgu nak sorting, so awak tak faham. Cikgu terang. Sedap bila dok sorting kalau matematik ni. Okey. Nampak tak present ni? Kau nampak benda penuhnya? Nampak tak cikgu present ni? Nampak tak pen cikgu yang warna purple nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak tak? Dah nampak? Okey. Dok, mana? Nampak kan? Okey, Mana? Buku tak ada tu. Vektor dalam bentuk vektor. Dah apa? Dah apa ke? Okay, cikgu share kali lagi.
Okey, nampak tak? Kita kena tengok. Nampak tak? Okey, translasi ingat dalam bentuk vektor. Nampak? Nampak? Nampak. Okey. Jadi dalam bentuk vektor, ciri-ciri dia, okey, vektor dalam bentuk gini lah. A dan B. Pergerakan dari A ke A tadi ialah satu vektor. Ni pergerakan dia. Kita panggil sebagai vektor. Okey, dan vektor dalam bentuk macam ni. A, B. Okey, A ni apa? A ni pergerakan mengufuk. Okey, yang itu dia A. Awak kena perhati tu kan ciri-ciri dia. Okey, A yang positif. Okey, menunjukkan ke kanan. Okey, A yang negatif. Okey, menunjukkan ke kiri. Jadi kita tahulah kalau macam dia katakan dia buat gini tau. Dia buat gini, katakan negatif 2, 4. Maknanya yang ni A ni dia gerak ke kiri sebanyak 2 kali. Kalau negatif. Okey, sama juga B ialah pergerakan secara mencacang. Jadi awak ingat yang A ni sama ada pergerakan dia ke kiri atau ke kanan. Yang B ni sama ada pergerakan dia ke atas ataupun ke bawah. Okey. Nilai B positif menunjukkan pergerakan ke atas. Okey, nilai B negatif menunjukkan pergerakan dia ke bawah. Ni awak kena ingat ciri-ciri ni. A, okey, A sama ada ke kiri, ini adalah negatif, ataupun ke kanan adalah positif. Pergerakan mengufuk Kalau B pergerakan mencacang sama ada ke atas itu positif ataupun ke bawah itu adalah negatif. Awak kena ingat dalam bentuk vektor tu. Okey, contoh dia digambar kat sini. Okey, contoh. Okey, awak boleh tengok itu buku teks awak tu. Huraikan maksud vektor B translasi berikut. Huraikan Jihan masuk. Okay, tak apalah dah nampak pun. Okey, contoh satu. Dia kata, dia suruh awak, sekarang ni nak suruh awak faham je maksud vektor tu apa. Okey, sekarang ni kalau nombor yang A tu 1, 3. Maksudnya pergerakan 1 unit ke kanan, diikuti 3 unit ke atas. Yang ni positif belaka. Okey, puasan tak? Yang ni positif belaka. Okey, kalau tengok B ni, yang pertama, yang atas tu negatif 1, yang bawah ni 4. Jadi pergerakan 1 unit ke kiri, okey, sebab negatif 1. Diikuti 4 unit ke atas. Okey, pergerakan dia tu. Okey, yang C pergerakan 2 unit ke kanan sebab dia 2 Kalau dia negatif akan ke kiri. Okey, jadi sebab dia 2 nilai positif jadi dia ke kanan. Diikuti 9 unit ke bawah titik itu. Okey? Jadi titik itu pergerakan dia tu awak kena ingat bila 2 unit gini, katakan dia gerak 2 unit, lepas tu 3 unit. Jangan awak gerak 2 unit, lepas tu 3 unit pergi sambung kat lain pula. Mana titik dia tu tak sambung, jangan tak jadi. Dia mesti pergerakan dia tu bersambung. Lepas dia gerak ke kanan atau ke kiri, dia gerak pula ke atas ataupun ke bawah. Kadang budak ni tak cukup sebab dia gerak ke kanan dulu, betul dah. Lepas tu dia nak gerak ke kiri, gerak dia pergi kat titik lain, lepas tu dia gerak pula ke atas. Lepas tu kita kata gerak mana setitik? Jangan lari daripada titik asal tu. Kena ada dekat situ juga. Okey, kalau yang E
E ni yang D, pergerakan 3 unit ke kiri dan 1 unit ke bawah. Sebab ia negatif belaka dua-dua. Kalau E pergerakan 8 unit ke atas sebab ia kosong. Dia gerak dah. Okay, letak kosong situ. Lepas tu dia gerak 8 unit ke atas. Okay. Maknanya senang je pergerakan ni, dia tak susah. Okey, kalau yang ni dia suruh awak tulis pula vektor tu dalam bentuk translasi lah. Okey, pergerakan 7 unit ke kanan diikuti 3 unit ke kiri. Jadi letak 27 ke atas, bawah negatif 3. Sebab apa negatif? Sebab dia pergerakan ke bawah. Okey, yang B 3 unit ke kiri, 4 unit ke atas. Jadi ke kiri negatif 3, 4 unit ke atas positif. Okey, pergerakan 1 unit ke kanan. Okey, dia ke kanan je. Lepas tu ke bawah dot, ke atas dot. Dia kosong. Okey, nampak tak? Okey, yang ni dia suruh awak lukis pula. Okey, dia bagi translasi ni M yang asal. Okey, 2. Okey, M yang asal yang ni. Okey, lepas tu dia suruh awak gerak negatif 1, 2. Okey, negatif 1. Okey, kemudian 2. 2 ni positif, jadi dia ke atas 2 kali. Okey, nampak tak? Yang ni cikgu kena tunjuk kena lukis awak sekejap Cikgu tepek sekejap. Nampak awak dah faham. Okey nampak tak ni? Dia ni pun kadang main. Okey, nampak tak Nampak tak ni? Pegang cikgu nampak tak? Pen cikgu nampak tak semua orang? Dah nampak? Nampak Okey, yang ni pergerakan dia. Dia bagi vektor. Okey, bila dia bagi vektor macam tu, bila negatif, awak tulis lalu senang. Takut kita keliru bila kita nak gerak kiri. Okey, yang ni maksudnya benda. Ke atas. Tulis lalu kita senang. Nampak salah tulis lalu. Hak ni dia gerak kiri. Tulis lalu. Biar senang nampak. Ni bawah. Hak ni kanan. Hak ni atas. Satu-satu. Kanan hak ni atas. Okey, jadi kalau hak ni ke kiri berapa? Negatif 1. Jadi gerak lah. Kali. Negatif 1. Okey, 2 ke atas. 2 kali. Okey, 1, 2. Jadi dapatlah negatif 1, 2. Betul lah dapat M kat sini. M tanda sebab yang tanda ni adalah image anak dia. Yang M betul tak ada tanda ni, ini adalah objek ibu dia. Okey, nampak tak? Faham tak ni? Okey, kalau yang ni pula. Okey, M yang mana yang M objek? M objek yang ni kan? Okey, M tanda adalah anak dia. Jadi pergerakan dia kata negatif 3. Jadi ke kiri. 1, 2, 3. Ke kiri. Negatif 3. Okey, kemudian negatif 4 ni ke bawah pula 4. 1, 2, 3, 4. Dapat situ negatif 4. Okey, nampak? Okey. Yang ni pun sama. Yang ni pergerakan dia objek M1. Okey. 1. Okey, lepas tu ke atas. Ya Allah. Itu salah. Otak gini dulu. Okey, mengupuk. Okey, 1. Lepas tu ke atas 1.
Dapatlah satu-satu. Okey. Boleh. Sedap ni sebenarnya mainan ni. Okey, contoh 4. Contoh 4 ni dia suruh awak tulis dalam bentuk translasi A, B lah. Bentuk translasi awak kena ingat bentuk dia A, B gitu. Okey, jadi A ni adalah objek sebab sebut A dulu. Jadi B ni adalah image. Jadi pergerakan ni kita tengok. 1, 2, 3. Jadi pergerakan dia adalah 3 positif ke negatif? Kiri kanan? Negatif. Okey. Sebab pergerakan dia ke kiri. Okey. Kemudian dia naik pula ke atas. 1, 2. Ke atas berapa? 2. Jadi sini 2. Jadi vektor dia negatif 3, 2. Okey. Kalau yang A tu pula. Okey, dia mesti mengufuk dulu Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi A dia 4. Okey, pergerakan dia di atas. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 juga. Jadi 4 pergerakan dia. Okey. Beres tak? Beres ke tak beres? Beres. Faham. Beres bagus. Okey, contoh 5 tu dia dalam bentuk mudah lah. Okey, contoh 5. Siap tak nak saya nak main belajar kot ya. Mari. Okey, contoh 5 tu dalam buku teks awak. Mana Okey, mana contoh 5? Bagi teks ni kat sini. Nak belajar apa? Belajar apa? Kacau lah. Okey. Cikgu kena tukar lah slide lain pula tukar slide ni nampak sombong. Ya. Sebab dia kena pilih semula Vivi. Okey, ni contoh 5. Okey. Diberi X. X tanda ialah image bagi X. Okey, yang ni maknanya objek, yang ni adalah image. Okey. Kemudian disuruh tentukan vektor translasi bagi setiap yang berikut. Jadi bila dia bagi gambar rajah, tadi kita belajar titik kan, setitik je kan. Bila gambar rajah gini, maknanya dia banyak titik dia, hujung-hujung ni. Sepanjang garisan ni adalah titik-titik dia. Jadi nak senang, kita ambil setitik je hok mudah. Jangan salah titik hok mana-mana, jadi kita ambil titik hok penjuru, hok ujung-ujung ni. Senang lah. Kita nak gerak dia. Jadi kalau tengok dalam gambar rajah ni, dia ambil titik yang ujung. Okey, ambil titik yang ujung, lepas tu dia pun gerak. Okey, 1, 2. Alah, dia pula coteng ni anak saya. Lepas tu dia gerak pula ke bawah. 1, 2, 3. Sebab dia nak cari image dia ni. Jadi dapatlah pergerakan dia 2, negatif 3. Okey. Kalau yang macam yang B ni, okey. Dia ambil titik ujung. Okey, dia gerak. 1, 2, 1 ke atas. Untuk mendapatkan image tu. Jadi 1, 2 tu ke kiri. Dapat negatif 2. Okey, 1 ke atas. Dapatlah 1. Jadi negatif 2 dan 1. Okey, sama juga yang C. Okey. Yang C tu pun sama. Okey. Untuk translasi ni banyaklah contoh yang dibagi. Okey. Saya nak cerita awak panjang-panjang lagi. Takut awak pening pula banyak tak? Okey, jadi kita pergi sampai contoh 5 sahaja dulu. Image dan objek dalam satu translasi tu kita tak masuk. Okey. Jadi kita sampai contoh 5. Cikgu nak suruh awak terang buat uji diri 2. Soalan 1, 2, 3. Soalan 1, 2, 3 dulu lah. Nombor 4 tu awak tak belajar. Buat dulu. Sebab kalau banyak-banyak nak belajar payah kot. Okey, awak nak tanya benda-benda. Ada nak tanya benda-benda cikgu? Ada tak? Tapi kadang bila ada awak lagi kan tak tahu. Kok lagi dah lah. Kok benda apa tak faham kan? Tak apalah. Kita cuba dulu buat sikit. Jadi untuk hari ni cikgu nak uji diri 1 ni nak buat ke tak perlu buat tak rasa uji diri 1? Kita buat je hak ni. Kita buat secara risau. Perlu tak rasa buat uji diri 1 ni kelas? Perlu tak rasa?
Nawak ada uji diri 1 muka surat 91 ni. Cuba respon. Perlu tak? Allah, mai kacau dah untuk ni. Perlu Tahu tak? tapi kita faham je kalau ajar gitu ada. Rasa boleh tak? Gelap habis dah. Okey, rasa boleh tak uji diri 1 tu? Kau dah faham kau? Okey, dah apa lah. Jadi awak salin daripada kongruen itu salin je kalau ikut kelas cikgu itu. Sebab cikgu surat aktiviti dulu. Awak salin contoh muka surat 91 tu. Contoh dia tu ada penyelesaian. Dengar tak ni Farah? Dengar tak Farah? Dengar Cikgu. Farah dengar. Okey, boleh tak? Alia ada soalan ni tak ada Alia? Alia okey tak Alia? Okey. Gini lah, kalau awak ada hok benda-benda awak dah faham pun. Awak tengah dulu buat step by step. Saya buat step by step lagi awak baru nampak. Sebab kadang bila cikgu terang ni awak dah buat lagi kan. Awak dah tahu kat mana awak dah faham. Jadi dah apa? Awak salin dulu contoh tu muka surat 91. Lepas tu salin dengan penyelesaian dia sekali lah. Jadi awak faham lah. Oh gini sebab apa dok, sebab apa ya. Okay. Kemudian buat uji diri 1 tu buat lagi sekali. Biar awak faham tu. Kalau dah awak kan kita takut awak klik. Okay. Lepas tu 4.2 masuk tajuk translasi. Awak salin contoh muka surat 93 tau. Salin contoh. Sebab aktiviti 3 tu dia ajar awak macam mana nak buat translasi melalui perisian geometri tu. Dia bagi awak gambar nak suruh jadi translasi tu. Dia susah ni sebab tak ada, kita tak ada perisian. Ada komputer pun saya tak ada perisian ni. Jadi payah lah. Saya malas nak terang apa ni pada awak je. Okay, jadi tu awak saling contoh muka surat 93 dengan penyelesaian. Boleh faham? Okay, lepas tu muka surat 94 awak salin tu gambar wajah tu. Perwakilan translasi dalam vektor translasi. Salin kat bawah tu poin-poin maksud translasi aku bincang tu tadi yang. Image A tanda macam mana, A positif macam mana, A negatif macam mana, B positif, B negatif. Banyak sikit. Sebab awak nak latihan, awak kena faham daripada awal ni. Kata nak latihan awak lah, latihan itu senang je. Okey, contoh 1, 2, 3 sampai 5 tu awak nak salin. Okey, sampai situ dah. Okey. Lepas tu saya nak suruh ada sikit lagi kan contoh tu kan ada. Ya ha. Awak pening banyak mak. Okey, awak terus ke buat uji diri 2, muka surat 99, 1, 2 dan 3 sah. Okey, masa ada lagi ni. Okey, masa ada lagi lebih kurang 20 minit. Okey. Awak cuba buat lalu notan saya dan cuba buat latihan. Kalau dok lalu kayak kita ingat pula nak buat. Okey, boleh tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Amiratul mana dia yang biasa kalau nak kan? GM ni dia yang biasa nak join mana Amiratul? Faham mana dah? Amiratul faham. Ya. Dia ingat salah. Tapi ya. Tu kalau dia kata apa? Aduh lah. Saya dah ingat Amiratul tu form 4 sebab form 4 ni awak tahu tak? GM kalau GM pun macam kelawar kot tak ada orang nak masuk. Biasanya Amiratul seorang je masuk. Tu saya ingat mana Amiratul hari ni tak ada Aduh lah pening lah cikgu pun. Okey. Jihan hayang tu. Okey ada salam Jihan. Ada salam dia. Apa ya tu? Jihan salam dia. Awak kan apa cuti ni lama kan? Kenapa buat kenapa? Tak jual-jual ke? Buat apa? Ke tidur dah. Main tidur je. Alia kenapa dia? Alia awak kenapa dia? Iza ada. Iza? Iza ada ke tak? Tu faham mana dah? Ada cikgu suruh dia baca wal'ah cikgu. Ya betul. Hamzah. Mana Benda. Masih wal'ah. Ada Hamzah. Hamzah ke Sumbar ke?
Jangan je dah. Jadi kan jangan kata, oh cikgu Quran je nama kita. Okey belaka Okey dalam soalan ni, cikgu nak tanda 8 orang, 7 orang kalau cikgu seorang. Tapi dalam WhatsApp tu nampak down ada lah. Okey dah ada masalah Okey jadi kita sudahi kelas kita. Okey masa ada nak cuba dah buat dulu. Okey kita nak panggil Amija. Tadi Jihan baca dah sekejap. Jihan baca. Dia belum baca. Baca dah. Tak tentu lah Amija tahu tau. Api Allah. Okey. Okey Amija baca Amija. Dah lah. Lama ni dah tahu kawan-kawan awak ni kau habis. Esok kan nak kelas lagi. Okay cepat. Wal as dengan tasbih kafarah. Mija, baca wal. Api dah atas cikgu. Kau tiga baca tiga. Tiga. Aduh kau. Wah. Oh pula dah. Main gini pas gini. Jangan baca. Hilang masa Baca. Volunteer dia. Tiga lah. Saya rekod ni Kang. Jadi rekod ni lama saja je lah ni. Uji lah. Okey cepat.